Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita menyambung pengajian daripada kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ahmad bin Naqib Al-Masri, dan kita masih berada dalam fasal berkenaan dengan jual beli yang bersangkut paut dengan jual beli yang diharamkan ataupun jual beli yang tidak sah. Maka pada minggu yang lepas ataupun pengajian kita yang lepas, kita membicarakan tentang beberapa jenis ini jual beli yang tidak sah. Daripada ini adalah jual beli al-munabadzah. Al-munabadzah yakni maksudnya kita mencampakkan sesuatu dan kita menjadikannya sebagai akad jual beli. Maka ini tidak sah. Begitu juga dengan mulamasah. Dengan kita memegang yakni sesuatu, kita menjadikan pegangan kita kepada sesuatu sebagai jual beli. Yakni maksudnya, kalau saya dah pegang benda ini, maka maksudnya saya sudah membelinya. Maka diwajibkan bagi penjual untuk menjualnya dan sebagainya. Ini dipanggil ini sebagai mulamasah. Ini semua adalah daripada jual beli yang wujud pada zaman ini dahulu, mungkin ini juga wujud pada zaman sekarang. Ini adalah mulamasah dan munabadzah. Maka ini semua adalah jenis jual beli yang diharamkan. Begitu juga kita ada jual beli yang dikenali sebagai bai'ataini fi bai'ah. Kita melakukan dua akad ini dalam satu. Maksudnya kita meletakkan syarat, kita mengatakan saya beli daripada awak benda ini dengan syarat awak menjualkan kepada saya benda itu. Maka ini kita mengatakan dua akad ini dalam satu, maka ini merupakan jual beli yang tidak sah, dan ini yang kita telah berhenti pada pengajian kita yang lepas. Jadi kita kembali kepada kitab di mana kita berhenti. Maka di sini kita lihat penulis ini sebelum ini membicarakan, beliau mengatakan wala bai'ul mulamasa wal munabadzati wal hasa. Juga kita membicarakan tentang bai'ul hasa, iaitu dengan mencampak batu. Mana batu itu kena, maka telah berlaku jual beli. Ini tidak sah. Wala bai'ataini fi bai'atin. Ini yang kita berhenti padanya pada pengajian kita yang lepas. Wala bai'ataini fi bai'ah. Kaqaulika bi'tuka hadha bi alfin naqdan au bi alfaini muajjala. Satu orang ini mengatakan, aku jual kepada awak, saya jual kepada awak barang ini dengan 1,000 cash ataupun 2,000 installment. Au bi'tuka thawbi bi alfin ala an tabi'ani abdaka bi 500. Ini adalah misal yang kedua. Dia mengatakan, aku jual kepada engkau baju aku ini dengan 1,000. Dengan syarat engkau menjualkan kepada aku hamba-mu dengan harga 500. Maksudnya dia menjadikan jualnya barangan yang ada untuk membeli barangan yang lain dengan lebih murah. Maka dia meletakkan syarat ini bagi penjualan. Dia tahu orang ini misalnya nak membeli daripada baju. Jadi dia mengatakan, aku hanya akan menjual dengan syarat ini kau kurangkan harga dan kau jualkan aku ini kepada aku benda itu dengan separuh yang daripada harga, sebagai misal. Maka ini adalah misal bai'atain ataupun bai'atani fi bai'atin. Dua jual beli dalam satu. Ini tidak sah. Tetapi kalau sekiranya dia membezakannya, dibolehkan. Dia membezakan. Misalan tadi penulis ini mengatakan, aku beli benda ini, dia mengatakan aku jual kepada engkau benda ini dengan 1,000 cash ataupun 2,000 installment. Ini dijadikan dalam satu akad. Tapi kalau sekiranya dia memecahkannya, dia mengatakan, kalau kamu nak memberi ini cash, ini harganya, kalau installment aku jual ini dengan harga ini. Mana satu yang kau nak? Maka orang ini mengatakan, saya nak beli ini cash. Maka dia melakukan akad cash. Dia mengatakan, aku jualkan kepada engkau 1,000. Maka dia mengatakan, aku membeli dengan harga tersebut. Maka ini sah. Ataupun kalau dia mengatakan, saya nak ini installment, dia mengatakan, aku jualkan kepada engkau ini dengan harga 2,000, melalui installment. Maka tidak ada masalah. Orang ini beli dengan harga yang lebih mahal, tetapi dia dapat bayar dalam masa-masa yang tertentu. Dan ini bukan dikirakan sebagai riba, sebab ini dia tidak ada bunga. Dia tidak ada bunga. Misalan kalau kita jual sesuatu benda $1,000 misalan,
Dan orang ini misalnya dia kurang duit, dia ada $100. Kita mengatakan baiklah, kita melakukan akad 8 bulan. Yang 8 bulan nak kena bayar 100, nak kena bayar yang ini 1000. Dari tiap-tiap bulan dia bayar 100 ini installment seperti ini. Akan tetapi ini kita mengatakan tidak ada bunga dan dibolehkan bagi seseorang itu untuk menaikkan harga. Tidak ada masalah. Ini bukan dikirakan sebagai riba. Sebab ini riba, ini kita meletakkan yang ni, kita meletakkan apa kita mengatakan bunganya sebagai syarat di dalam akad. Maka kita mengatakan apabila dibayar yang ni installment, maka kita menaikkan yang ni harganya yang ni melalui installment. Maka ini adalah riba. Akan tetapi kalau harganya sama, cuma kita memanjangkan waktu untuk dia membayar, maka ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Jadi mengenakan bunga disebabkan installment, ini yang kita tahu, ini masalah interest dan riba dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan bunga, maka ia sah. Kalau kita membezakan dua akad itu, dia juga adalah sah. Apa yang tak sah adalah kalau sekiranya dia menjadikan dua akad dalam satu, seperti mana kita mengatakan tadi. Wala bai'un wa syart. Pada asalnya kita dalam bab ini jual beli tidak dibolehkan kita meletak syarat pada jual beli. Pada asalnya begitu. Wala bai'un wa syart. Jadi penulis memberikan misal. Dia mengatakan bi'atuka bi syarti an taqridani mi'ah. Aku jualkan kepada engkau barang ini dengan harga sekian, akan tetapi dengan syarat engkau meminjamkan aku $100. Maka ini tidak sah. Sebab kita meletakkan syarat ini dalam jual beli. Jadi apabila kita meletakkan syarat, ia membatalkan akad. Ia membatalkan akad. Akan tetapi ada keadaan-keadaan yang mana meletakkan syarat tidak membatalkan akad. Ini yang akan disebutkan ini oleh penulis. Dari secara dasar kita mengatakan meletakkan syarat ini pada akad membatalkan jual beli. Tetapi ada keadaan-keadaan yang tidak membatalkan. Seperti apa beliau mengatakan wa yasihu bai'un wa syartun fi suwarin wahiyah. Dalam beberapa yang ini keadaan. Yang pertama beliau mengatakan syaratul ajali fi thamani bi syarti an yakuna al ajalu ma'luman. Ini adalah seperti misal tadi kita mengatakan masalah installment. Sekarang ini misalan saya nak jual kitab. Saya nak jual ini kitab. Tetapi orang yang nak beli ini dia kurang duit. Maka saya mengatakan kepadanya, awak boleh ini membelinya dan awak bayar saya melalui berapa bulan ataupun berapa tahun. Jadi ini adalah ajal. Ajal ini dalam bahasa Arab ini maksudnya masa. Bukan ajal mautnya di sini, ini adalah ajal ini masa. An yakunal ajalu ma'luman. Dengan syarat ajal itu diketahui. Yani sampai bila? Adakah kita ikat installment 10 bulan ataupun 12 bulan ataupun 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun? Syaratnya adalah mesti ini diketahui. Jadi apabila seseorang itu dia menjual ini sesuatu ini barangan, dia meletakkan installment ini sebagai syarat. Dia apabila dia mengatakan aku jual ini kepada engkau, ini kitab ini dengan harga ini dibayar pada sekian-sekian ini waktu sampai ini sekian-sekian waktu, maka kita menjadikan masa yang dibayar sebagai syarat ini bagi jual beli ini. Yang ini maksudnya tidak diwajibkan yang ini bagi yang membeli untuk membayar saya cash, tetapi yang ini dia boleh memberikan kepada saya melalui installment yang tertentu. Maka ini adalah misal yang pertama. Yang kedua, ayyarhana bihi rahnan. Yang ini satu orang yang ini misalan dia melakukan yang ini jual beli dan dia meletakkan yang ini installment, tetapi dengan syarat yang ini ada pajakan. Dengan syarat ini ada pajakan, ataupun dia meletakkan syarat ada guarantor. Ada guarantor. Sebab kalau kita jual ini misalan ini $20,000 sebagai misal, kita jual sesuatu motosikal ini sebagai misal. Dan orang ini bayar ini installment, ini angsuran. Jadi kita meletakkan syarat mesti ada guarantor. Maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita meletakkan syarat. Kita mengatakan kalau ada guarantor baru saya jual. Kalau tak saya tak nak jual. Maka meletakkan syarat seperti ini tidak ada masalah. Dia tidak ada masalah. Ini adalah yang bahagian yang kedua. An yadmanahu bihi Zaidun. Yani misal Zaid ini menjadi guarantor, yadman, daman. Yang pertama adalah ayyarhana bihi rahnan. Yani saya boleh jual dengan installment dan sebagainya, tapi kalau awak tak boleh bayar, maka disebabkan itu saya meletakkan syarat
awak mesti memberikan kepada saya pajakan. Yang diberikan kepada saya ini handphone sebagai misal, ataupun dari sesuatu yang ada harga, maka kalau dia tidak boleh bayar, maka ini akan dijadikan sebagai pajakan untuk membayar hutang. Maka ini dibolehkan. Ini adalah dibolehkan sebab pajakan ini, maksud daripada pajakan adalah supaya dapat ini diadakan ini akad yang mana seseorang itu kalau tidak dapat membayarnya, maka sekurang-kurangnya ada sesuatu yang ini untuk membayarnya hutangnya. Yang ketiga adalah au an ya'tiqal 'abdal mabi'. Ini misal kita nak kena dengar ini baik-baik ya. Sekarang ini misalan begini ya. Misalan satu orang yang ini misalan dia ada hamba. Dan dia nak jual hambanya tetapi dengan harga yang mahal. Datang ini satu orang mengatakan saya nak beli yang ini hamba ini. Jadi dia mengatakan hamba ini harganya 100,000 sebagai misal, mahal 100,000. Jadi orang yang pembeli mengatakan saya nak beli hamba ini untuk saya nak membebaskannya, maka awak kurangkanlah yang ini harganya supaya saya dapat membebaskannya. Jadi orang ini dia jual ini dengan harga yang murah. Dia jual ini harga misalnya ini baiklah kalau begitu saya berikan kepada awak hamba ini saya jual ini 50,000. Tetapi sebab ini awak berjanji untuk membebaskannya. Jadi dia jual ini hamba ini dengan 50,000. Jadi apabila dia jual ini hamba ini dengan 50,000, hasratnya adalah supaya orang yang membeli hamba ini membebaskannya. Ini yang kita dimaksudkan di sini. An ya'tiqal 'abdal mabi'. Al-'abdal mabi' ini maksudnya hamba yang dibeli. Jadi apabila dia melakukan akad yang jual beli seperti ini, dia jual 50,000. Dia jual 50,000. Selepas dia dah jual dari 50,000, orang yang membeli hamba ini tidak mahu membebaskan hamba tersebut. Adakah sah kita mengatakan jual beli tadi? Jawapannya adalah sah sebab ini adalah dua perkara yang berbeza. Sekarang ini sebelum kita melakukan akad kita berjanji. Satu orang ini dia berjanji, tapi dia menipu yang ini selepas itu. Dia berjanji kalau dia dapat beli benda ini dengan harga yang murah, dia akan sedekah kepada orang lain sebagai misal. Tetapi selepas dia beli, dia tak sedekah, dia ambil. Dia menipu. Maka dia berdosa atas tipuan. Akan tetapi yang jual beli yang dilakukan adalah jual beli berdasarkan dengan rukun-rukun jual beli, maka sah. Selagi mana syarat-syaratnya wujud, rukun-rukunnya wujud, dia adalah yang sah. Jadi bagaimana ini dengan syarat yang disyaratkan yang tidak termasuk ke dalam akad? Maka di sini kita mengatakan tidak yang ini dilaksanakan. Maka ini tidak memberikan kesan kepada jual beli. Maka di sini kita mengatakan walaupun ada syarat, akan tetapi syarat itu tidak dipakai. Balik ini kepada akad. Akadnya tidak meletakkan apa-apa syarat. Ini adalah perkara yang ketiga. Yang keempat, au syarata ma yaqtadihi al-'aqdu karaddi bil 'aibi wa nahwihi. Kalau sekiranya dia meletakkan syarat benda-benda yang boleh diletakkan syarat. Seperti apa? Kalau ada keaiban bagi benda ini. Saya beli ini barangan ini dan saya mengatakan saya beli dengan harga sekian dengan syarat kalau ada keaiban saya akan kembalikan benda ini kepada penjual. Ini tidak ada masalah. Apa sebabnya? Sebab dalam bab jual beli kita ada khiyar aib. Apabila ada keaiban dalam satu barangan, dibolehkan kita meminta gantinya. Maka kita meletakkan syarat ini dikenali sebagai khiyar aib. Maka ini tidak ada masalah sebab dia adalah kait mengait dengan hukum ahkam jual beli yang wujud. Fa in ba'a wa syaratal bara'ata minal aibi sahha. Tapi kalau sekiranya seseorang itu dia menjual dan dia mengatakan saya tidak menerima apa-apa penukaran kalau sekiranya berlaku apa-apa keaiban. Awak lihat benda ini. Awak boleh lihat dan sebagainya. Kalau sekiranya awak dah beli, dah tak boleh kembalikan balik. Yakni, walaupun ini ada keaiban. Awak setuju? Setuju. Khalas. Yang ini dia melakukan jual beli, maka sah yang dijual beli yang ini seperti ini. Walaupun dia meletakkan syarat. Walaupun dia meletak syarat apa? Kalau yang diwujud yang ini keaiban, tidak yang ini dikembalikan. Wa bari'a min kulli aibin batinin fil hayawani lam ya'lam bihil bai'. Jadi dia mengatakan bara'ah. Ini bara'ah ini maksudnya tidak ada kaitan dengan keaiban kalau sekiranya ia wujud, tidak dikembalikan. Wala yabra' mimma siwahu. Dan
apa yang penulis ini mengatakan di sini, melainkan yakni dengan selain yakni daripada perkara ini, maka ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan baginya untuk dia melepaskan dirinya yakni daripada keaiban yakni yang wujud di dalam beberapa ini barangan yang dijual yakni olehnya. Jadi di sini penulis yakni memberikan yakni misal berkenaan dengan beza di antara yakni barangan dan juga yakni dengan hayawan. Berkenaan dengan barangan yakni dibolehkan. Barangan dibolehkan kalau sekiranya dia mensyaratkan selagi mana yakni tidak ada keaiban. Berkenaan yakni dengan hayawan, maka di sini penulis yakni beliau mengatakan selain yakni daripada hayawan, maka keadaannya adalah sah kalau sekiranya dia menuntut yakni bara'ah. Cuma haiwan, dalam membeli haiwan kita ada yakni keaiban yakni yang wujud yakni pada zahirnya dan keaiban yakni yang wujud yakni pada batin. Yakni maksudnya pada batin, kalau sekiranya orang yakni yang membeli itu tidak mengetahui akan yakni keaiban yakni yang wujud. Maka selepas itu penulis ini mengatakan wala yasihu bai'ul urbun. Ini bai'ul urbun, dia memberikan yakni misal. Ini juga adalah jenis ini jual beli yakni yang tidak sah. Bi ayyashtariya sil'atan wa yadfa'a dirhaman ala annahu in radiya bi sil'ati fa dirhamu minas saman wa illa fa huwa lil ba'i majanan. Ini sampai hari ini kita ada jual beli seperti ini ya. Misalnya kita nak beli satu barangan. Jadi kita beli sedikit duit dulu. Jadi lepas itu kita nak lihat bagaimana dengan barangan ini. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Kalau kita suka, maka duit itu adalah sebahagian daripada harga barangan itu. Tapi kalau sekiranya kita nak kembalikannya, maka burn. Dalam bahasa kita panggil duit itu yang kita bayar, burn. Ini adalah bai' al-urbun. Sampai hari ini diwujud ini dalam masyarakat kita. Maka di sini ini penulis ini beliau ini mengatakan ia tidak sah jual beli ini seperti ini. Walau farraqa bainal jariyati wa waladiha. Selepas itu juga daripada jual beli tidak sah adalah kalau kita jual ataupun kita melakukan jual beli di antara hamba perempuan dengan anaknya sebelum sinni tamyiz. Yani misalnya dia ada bayi. Wanita hamba ini ada bayi, tidak dibolehkan kita memisahkan di antara ibu dengan bayi dalam jual beli. Bi bai'in aw hibatin, begitu juga dengan hibah. Kita memberikan yang ini kepada orang lain. Batalal aqd. Tak sah ini akad ini seperti ini. Wa ba'da tamyiz yasih. Jadi bezanya adalah budak itu sama ada sampai kepada umur tamyiz ataupun tidak sampai kepada umur tamyiz. Kalau dia sampai ini kepada umur tamyiz, maka dibolehkan sah jual beli dengan kita memisahkan ibu daripada anaknya. Jadi ini adalah jenis yang jual beli yang tidak sah. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan membicarakan tentang jual beli yang diharamkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.